Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa mu'allimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin setempat, ustaz-ustaz, saudara-saudara, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita lagi kesempatan untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjamaah. Dan siapa yang belum niat iktikaf, niatkan. Sahaja aku berhenti dalam masjid ini sunat kerana Allah. Bila kita iktikaf, berapa lama kita duduk dalam masjid ini, selama itulah Allah bagi ganjaran pahala untuk kita. Jangan duduk saja. Jadi mudah-mudahan dapat kita gunakan masa yang Allah luangkan bagi kita ini untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi tajuk yang kita bicara ini menyambung tajuk bulan sudah, iaitu bab iman. Perkara yang sangat penting yang kita mesti miliki dalam diri kita ialah iman. Ya. Iman hendak dan sempurna yang kita baca bulan surah ni. Hendak dan sempurna masih ada 3. Yang pertama, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Itu tajuk boleh ya. Nanti dia panjang mukadimahnya, sampai ini nak tahlil lagi. Dia tulis tajuknya. Yang pertama, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Maknanya jangan kita bantah, jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada wahab, jangan ada ragu-ragu. Mesti 100% membenarkan dengan hati. Apa yang nak benarkan dengan hati tu? Iaitu perkara-perkara yang terkandung dalam rukun iman yang 6. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada wahab. Yakin betul. Iaitu percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul,
percayakan kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan untuk baik untuk jahat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti yakin betul. Kita sediakan bil qalb. Menandakan dia yakin betul, mesti ada syarat yang dulu. Artinya apa? Wa iqrarun bil lisan. Jadi dia mesti berikrar dengan lisan. Mesti sebut dengan lidah. Apa nak sebut? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti sebut 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, melakukan dengan anggota. Wa amalun bil arkan. Rukun Islam itu hendaklah kita lakukan dalam hidup kita. Itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah Taala. Betul kalau beriman ni betul, mau kita sembahyang. Itu buktinya sembahyang. Betul kalau beriman ni mari kita puasa di bulan Ramadan. Betul kalau beriman ni keluar zakat kalau kita akal dan nanti Islam sebagainya. Jadi itu 3 syarat hendakkan kesempurnaan iman. Yang pertama tasdiqun bil qalb, yang kedua wa iqrarun bil lisan, yang ketiga wa amalun bil arkan. Untuk malam ini kita baca bab yang pertama dulu. Tasdiq. Apa itu tasdiq? Membenarkan. Apa benda yang kita benarkan? Ini kita baca malam ya. Iaitu babnya, tajuknya tasdiq, tajuk kecilnya, tajuk besarnya bab iman lah, kelebihan iman ya. Jadi tasdiq apa? Dengan bahawasanya tasdiq itu beberapa martabat. Ada kategori tasdiq ni. Kategori membenarkan dengan hati itu ada berbagai-bagai martabat, berbagai-bagai peringkat. Maka tasdiq yang tahqiq, tasdiq bukan tasdiq salah tu. Tasdiq yang taklid. Taklid itu dia berpegang pada orang. Itu taklid. Berpandu kepada manusia. Dia pandu kepada ayahnya, pandu kepada ustaznya, pandu kepada maknya, pandu pada ustazahnya, sebagainya. Itu taklid namanya. Imannya sebenarnya ada 5. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayat, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Itu 5 tingkat iman. Tapi malam ni kita cakap satu je, tasdik. Apa benda nak tasdik? Apa benda yang nak kita percaya ke apa? Ada beberapa martabat. Yang maka tasdik orang yang taklid tiada seperti tasdik. Yang tasdik orang yang mengetahui dengan dalil. Kalau dia bergantung kepada manusia, dalilnya orang je. Betul aku percaya ke Tuhan. Ada lah Tuhan tu ada. Mana kita tahu? Apa kata ada lah. Itu taklid. Taklid kepada orang. Mak kata ada lah. Ustaz Osman kata ada lah. Taklid dengan Ustaz Osman. Saya menolak Ustaz Osman. Betul lah bagus tu. Tapi kalau satu masa yang lain Ustaz Osman kata Allah tu tak ada, dia pun ikut sama. Itu taklid tu. Itu yang bahaya ni. Jadi jumhur ulama mengatakan iman taklid itu belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada yang mengatakan boleh diterima dengan syarat yang ditaklidkan itu 100%. Yang kedua, Tuhan yang dia yakin benar tu ada tu ialah Tuhan yang benar. Itu baru diterima. Itu pun bahaya. Kerana dia tak ada ilmu. Iman taklid ni ya, bahaya sikit. Kenapa? Dia tak ada ilmu. Mudah jadi syirik. Kadang-kadang boleh syirik dengan apa? Dengan Panadol. Mujur ada Panadol, boleh dah mapui aku je syirik tu. Bahaya. Jadi taklid ni syirik apa namanya? Bahaya. Boleh menjadikan syirik, mudah jadi syirik kerana dia tak ada ilmu. Yang kedua baru namanya iman ilmu. Iman ilmu ni ada dalil, dia tahu dalil. Cuma orang iman ilmu ni masih lagi dalam bahaya. Kerana dia imannya hanya di otak, tak sampai terasa di hati. Itu kita akan menjaga bab iman. Sebenarnya tadi iman ni yang ada jam kriteria ya. Jadi kita ambil taklid dulu ya. Jadi taklid bahaya sikit. Tak sama dengan seperti orang yang ada dalil. Orang yang ada dalil itu iman ilmu. Dia tahu. Sama ada dalil akal ataupun dalil nakli. Dalil akli atau dalil nakli. Diterima. Dalil akal diterima. Tuhan tu ada tak? Ada. Mana kamu tahu? Allah ada yang menjadikan.
Langit dan bumi ni Allah yang menjadikan alam ni. Kalau tak ada Allah, dia nak jadikan alam. Itu sekurang-kurangnya dalil akal dia menerima. Lebih baik lagi kalau dia tahu ayat-ayat Quran. Dia tahu dalil-dalil Qurannya. Mereka tahu Allah tu ada. Allah kat dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Itu iman ilmu namanya. Iman dah siap dalil. Iman ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan ini, dia layak masuk syurga. Cuma bahayanya kerana iman ini hanya di otak saja, belum sampai ke hati. Dia tahu tapi tak terasa. Iman ilmu. Manusia dalam dunia ini ramai yang memiliki iman ilmu tu. Dia tahu semayang tu wajib tapi tak semayang. Dia tahu menutup aurat tu wajib tapi tak menutup aurat. Dia tahu ngambil numbai kuota haram, ngambil juga. Kan tak tahu. Tapi iman setakat tahu je, tak terasa di hati. Dia tahu syurga tu hebat, syurga tu bagus, syurga tu penuh nikmat tapi tak teringin nak masuk syurga. Tak ada berusaha untuk mendapatkan syurga. Tak ada gairah mendapatkan syurga. Dia tahu neraka tu dahsyat, api yang menggunung-gunung. Tak ada siapa yang lalu nahornya di neraka itu, tapi dia tak terasa takut dengan neraka. Kadang-kadang dia berani menolak lagi. Nampak tak ada aku, siapa yang masuk neraka ni? Berani menolak. Seolah-olah neraka itu tak ada apa-apa bagi dia. Itu iman ilmu, bahaya. Nak bersama kena iman yang ketiga tu. Namanya iman ayat. Ain, ya, alif, nun. Ayat. Cakap ruminya koma A-Y-A-N. Bukan ayat. Ayat. Iman ayat. Iman yang terasa di hati. Dia tak melakukan benda-benda maksiat. Tak meninggalkan benda yang wajib. Yang haram dia tak buat. Yang wajib dia tak tinggalkan. Yang makruh dia tinggalkan sebanyak-banyak mungkin. Yang sunat dibuat sebanyak-banyak mungkin. Yang harus dijadikan ibadah. Itu iman ayat. Dia terasa. Dia terasa dia tu nanti akan mati, akan dicek. Lalu dia berhati-hati dengan harta benda yang ada itu dan sebagainya. Itu iman ayat. Tapi iman ayat ni tak masuk neraka. Walau bagaimanapun kadang-kadang dia ada juga memiliki harta yang halal. Bukan harta yang haram, harta yang halal. Oleh kerana banyak hartanya, dia nanti akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Dan tak faham tidak. Tak tahu tanya tuan kita berapa. Semua akan diambil kira. Tak ada satu yang ketinggalan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa, dia kaya dan juga bertakwa, berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Dulu orang miskin yang bertakwa itu masuk syurga 500 tahun lamanya. Kerana orang miskin takwa itu tak ada cek, tak ada kena hisap. Kalau ada hisap ringan, dia dulu masuk syurga. Orang kaya yang bertakwa lambat masuk syurganya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Berapa lama lambatnya? 500 tahun lambatnya. Hendakkan masuk syurga tanpa hisab, mesti memiliki iman yang keempat, iaitu iman hak namanya. Iman hak, iman para sahabat. Iman hak. Tandanya apa? Belum baca kitab ni, baru penerangan baru. Iman hak apa tanda? Allah kata dalam Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Ya, orang-orang yang beriman itu ialah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah bergementar, dia ngetok. Tentang apa itu? Bukan apa itu? Sebut nama Allah bergementar jiwa. Ada? Cuba kita tes. Allah ada? Ngetok. Ada? Ada terjemahan? Ngetok ada? Tak ada. Sebut Allah, ada dah ngetok. Kalau orang betul-betul beriman tu dia ngetok bila sebut nama Allah. Kalau tak ada apa, tak ada. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, paling turut apabila disuruh dari masjid ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak terasa di hati nak menyahut surah itu? Ada iman. Kalau apa hidup ni aja, langsung tak ada iman dia. Ataupun tidak berfungsi iman. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah lagi iman mereka, tambah iman. Bila baca ayat-ayat Quran itu bertambah lagi iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Baca ada lagi, allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan sembahyang dan menafkahkan harta mereka di jalan Allah, sebahagian dari harta mereka. Kalau ini boleh, yang pertama bergementar jiwanya, yang kedua bertambah imannya, yang ketiga dia menyerahkan diri kepada Allah Taala, yang keempat dia sembahyang, yang kelima dia menafkahkan harta di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Benar-benar beriman. Yang bukan maksudnya hakko itu benar-benar. Bukan hakko tak betul. Ini cakap Arabnya hakko. Hak yang betul hak. Yang sebenar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu ada pangkat di sisi Tuhan mereka, ada darjat. Apa pangkatnya? Di akhirat. Di akhirat ada pangkat tak? Ada. Apa pangkatnya? Muflihun. Dah kita dah. Terjemah. Al-Faizun. Dah kita dah. Al-Abrar. Dah kita dah. Al-Muqarrabin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Dan dapat rezeki yang mulia-mulia. Yang paling mulia rezeki apa? Syurga lah. 8 syurga dijanjikan oleh Allah SWT. Itu iman hak. Yang kelima ni saya tak cerita pun. Tak ada orang ni. Iman Rasul. Ada ke Rasul? Jangan tanya. Ada Rasul? Ulang Rasul ada? Di mana? Itu nama Kedah. Ini Rasul tu. Iman Nabi Musa, iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Nuh, iman Nabi Ayub. Itu Rasul-Rasul. Itu 5 peringkat iman. Ini kita baca tasrih kau ya. Baik, baca balik. Sudah terlajak tu 5 peringkat iman tu. Sudah terlajak dah sebut benar baik. Maka tasdik orang taklid tiada seperti tasdik orang yang mengetahui dengan dalil. Kalau ada dalil, dia lebih kuat lagi keyakinan dia ya. Dan tasdik orang yang mengetahui dengan dalil tiada seperti tasdik orang yang muraqabah. Orang yang muraqabah itu dia sentiasa memikirkan tanggungjawab dia dalam Allah SWT. Pagi-pagi dia buat apa? Muraqabah. Dia plan, dia rancang kehidupan dia. Itu namanya muraqabah. Merancang kehidupan dia. Apa kebaikan yang aku buat hari ini? Macam mana aku nak sembahyang, macam mana? Apa ayat aku nak baca? Semua dia fikir tentang kehidupan dia. Itu namanya muraqabah. Udah malam-malam nak tidur, namanya apa? Muhasabah. Muhasabah tu apa? Check your activities for the day. Apa aku buat pagi tadi? Tengah hari tadi apa buat? Semayang di mana? Dan sebagainya. Kemudian dua-dua tu nak ada. Pagi-pagi namanya muraqabah. Artinya menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Malam-malam muhasabah, menghisap diri dia ya. Jadi orang tasdik dengan apa? Dengan dalil tadi tidak sama dengan orang tasdik yang muraqabah, artinya yang berusaha untuk menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasdik muraqabah ya, tiada seperti tasdik orang musyahadah, orang yang betul-betul nampak Allah dengan mata hati. Bukan nampak mata kepala, nampak dengan mata hati. Di mana dia pergi, dia nampak Allah je.
Ya, sentiasa sedar Allah memerhatikan dia. Itu namanya ihsan. Namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa illam yahu, fa illam takun, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Sesungguhnya dia nampak kamu. Itu namanya ihsan. Ini dikeluarkan oleh hadis yang masyhur. Nama hadisnya hadis Jibril. Ya, datang Jibril menyerupai seorang pemuda. Ya, kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang iman. Nabi menjawab, iman itu kamu ini. Terus bertanya tentang apa? Bertanya tentang Islam. Islam itu apa? Nabi menjawab, Islam itu kamu mendirikan Islam dengan 5 perkara. Kemudian ditanya tentang ihsan. Ditanya, apa itu ihsan? Jawab Nabi, ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak boleh beribadah seolah-olah melihat dia, kamu mesti ketahui bahawa dia melihat kamu. Sentiasa melihat kamu. Itu namanya ihsan. Jadi orang yang ihsan itu dia sedar Allah itu ada. Kita ada apa itu? Entah. Contohnya adalah saya entah. Orang yang ngabur ya. Sentiasa sedar Allah itu ada aja. Bukan Allah itu ada aja, sedar Allah itu nampak aja. Kalau kita sentiasa sedar Allah itu nampak aja, berani kena ambil nombor ekor. Tuan-tuan, berani kena mencuri kelapa sawit, berani kena mencuri doyan, berani kena pakai surat pendek ke sana kemari. Nampak dia sedar aja Allah tu memerhatikan dia. Wanita-wanita berani ke pakai t-shirt, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Apa cuba? Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Kalau betul dia sedar. Itu namanya ihsan ya, sentiasa sedar, musyahadah, menyaksikan Allah saja. Itu namanya orang yang musyahadah. Sentiasa menyaksikan Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Ya, orang sedar Allah tu matikan dia, berani kena rasuah. Berani kan? Nak menuntut rasuah. Orang kan nampak antara dia dengan perasuah saja. Tapi siapa nampak? Allah nampak. Itu boleh sedar. Itu namanya musyahadah. Sentiasa sedar. Tinggi pun lagi pangkatnya. Tengok ke pangkatnya. Yang pertama tadi yang tinggi ada apa? Yang paling rendah taklid. Atas taklid itu ada ilmu. Atas ada ilmu itu ada muraqabah. Memikirkan apa? Memikirkan Allah aja. Tanggungjawab dia. Atas ada muraqabah, musyahadah. Atas lagi apa? Dan tasdik orang yang musyahadah tiada seperti tasdik orang yang tiada memandang melainkan Allah Ta'ala juga. Akan Allah saja. Itu lain ya. Dia merasa yang lain itu semua tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Itu paling tinggi lah ya. Orang yang betul dia merasakan diri dia pun tak ada. Apa tak ada. Harta dia tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Ini tinggi benar. Saya ngabur. Ya, ngabur orang tahu lah. Ngaji orang tahu. Tapi nak merahsiakan bayar. Dia rasakan Allah saja ada. Yang lain tak ada. Dia menafikan yang lain. Yang wujud hanya Allah saja. Yang lain tak ada wujud. Kita ni bukan wujud. Kita ni diwujudkan. Yang wujud hanya Allah saja. Senang tu. Itu orang yang betul-betul makrifah ya. Baik. Kemudian maka muktamadnya, muktamad tu yang kesudahannya. The final say dalam muktamad ya. Muktamadnya bahawasanya iman itu tasdik pada hati juga. Tasdik itu pada hati. Percaya dengan hati pada rukun iman yang 6. Percaya bahawa Allah itu ada, percaya bahawa malaikat itu ada, percaya bahawa Rasul itu ada, dan dijadikan dan Allah perintah kepada Rasul itu sesuai dicontohi, ikut Nabi Muhammad apa saja kita buat. Ya, kerana Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalaqan wa khuluqan zatin wa sifatin saniyah. Dalam surah Zaniyah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya paling baik, zatnya pun baik, sifatnya baik. Sesempurna-sempurna manusia. Akmalan nas. Ya, khulqan. Mana-mana khulqan. Khulqan betul, tak khulqan. Zatin, zat-zatnya, sifat-sifatnya, diri dia.
Ya. Wajahnya secantik-cantik wajah Nabi Muhammad tu. Jadi sebab pasal dia terlalu sempurna, Allah perintahkan kita supaya menjadikan dia sebagai contoh. Dia orang yang sempurna. Sama ada wajahnya sempurna, akhlaknya sempurna. Allah puji akhlak dia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang paling mulia. Tak ada mana-mana kamu. Ya, kita belajar dalam sejarah manusia yang paling handsome, yang paling tampan ialah Nabi Yusuf. Ya, tidak. Tapi Nabi Muhammad setara dengan Nabi Yusuf. Tidaklah Nabi Yusuf tu lebih tampan daripada Nabi Muhammad. Tak, dua-duanya sama tampan, sama taraf. Dan kita belajar juga dalam sirah, dalam sejarah, orang yang paling merdu suaranya siapa? Siapa? Nabi Daud. Tapi kita baca dalam kitab bahawa suara Nabi Muhammad itu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Baca kitab namanya Syairul Salikin. Nah, bab nikmat syurga. Nah, bila dikumpul dengan Allah dalam syurga besok, dipanggil mula-mula panggil Nabi Daud, seorang kita dengar suaranya. Betul panggil pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca surah Al-An'am. Baca tu rupanya suara Nabi Muhammad tu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Itu kerana itu sempurna. Oleh kerana sempurna, diperintahkan kita pun menjadikan baginda sebagai contoh dan suri teladan. Nah, kalau tak sempurna, Allah tak perintahkan pun. Sebab Allah tak ada perintahkan suruh ikut Ustaz Ibrahim. Ada? Laqad kana lakum fi Ustaz Ibrahim uswatun hasanah. Ada? Tak ada. Dia suruh Rasulullah aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, yang mana dia paling sempurna. Itu dia kata. Sebab itu kita jadi itu percaya kepada Rasul. Bukan percaya kepada Muhammad, percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad itu bukan senang. Itu benda lain itu yang kita nak percaya. Nah, kalau Muhammad ni nampak wajah ada opini. Nah, ini kerasulan dia itu adalah Rasul. Kena percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu Rasul. Percaya ke malaikat, siapa nampak malaikat? Nampak. Benda lain. Kena yakin, kena beriman. Begitu juga percaya kan? Hari kemudian jangan kitab. Bila beri Al-Quran Karim. Quran itu kena percaya 100%. Kalau Allah kata haram, haram itu. Kalau Allah kata wajib, wajib itu ya. Yang lain itu percaya juga. Cuma tak wajib kita belajar. Jangan beria benar nak pergi Baitul Laham, nak ngaji Injil yang kata. Nak ngaji, belajar Al-Quran. Nak apa? Nak belajar Al-Quran. Itu boleh. Sampai ke Mekah boleh, sampai Madinah boleh belajar. Sampai ke Jordan untuk belajar Al-Quran. Tapi jangan boleh pergi ke Jerusalem nak belajar Injil. Bila pula nak pergi ke Mesir nak belajar apa? Nak belajar kitab Taurat. Jangan kata. Quran tu tak boleh baca ya. Itu dah. Itu percaya kitab. Percayakan bahawa kitab-kitab itu dari Allah Ta'ala diturun kepada Nabi-Nabi tertentu. Kemudian percayakan hari kemudian bahawa kita akan mati. Percaya tu, kita akan mati. Dalam kubur tu macam mana? Bangkit dari kubur macam mana? Berjalan dari kubur ke padang mahsyar macam mana? Di padang mahsyar macam mana? Matahari berapa jauh? Itu semua cerita ya. Kemudian apa yang berlaku di padang mahsyar antara manusia dengan Allah Ta'ala? Apa Allah lakukan kepada manusia di padang mahsyar? Kita tahu tu. Sampai seseorang tu boleh masuk syurga atau masuk neraka ya. Lima minit lagi. Okey. Kalau kita nak hadir kan ya. Jadi tu kan. Berbunyi dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Kalau bunyi tak buat, tak bunyi kita. Baik. Itu kena tahu tu. Di padang mahsyar. Ada yang berenang dalam keluh sendiri, beripik-ipik, berasak-asak, nak gerak pun tak boleh. Kita tahu tu, urutan peristiwa yang berlaku di padang mahsyar tu, kita tahu. Kemudian apa? Kemudian minta syafaat daripada Nabi-Nabi, akhirnya Nabi Muhammad yang boleh bagi syafaat, itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Itu perkara-perkara yang berlaku selepas kita mati.
Itu namanya makrifah. Kalau betul-betul dia tahu makrifah tu, yang orang makrifah ni ada 4 perkara nak tahu dia. Makrifah tu ni kenal 4 perkara dia nak kenal. Yang pertama dia kenal Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atasnya, sifat yang harus baginya, dia tahu tu. Yang kedua kena tahu tentang diri dia. Kenal diri dia. Ya, kenal diri dia. You must recognize yourself. Kalau Allah Maha Tinggi, kamu Maha Rendah. Kalau Allah Maha Mengetahui, kamu Maha Bingung. Kalau Allah Maha Berkuasa, kamu Maha Lemah. Jadi kita tahu. Yang kedua. Yang ketiga, kenal dunia. Dia kenal dunia. Dunia ni mata benda yang menipu daya. Sementara tak kekal. Dunia ni mana dia kekal? Sementara je. Mata benda yang menipu daya. Kul mata dunia qalil. Katakan bahawa mata benda dalam dunia ni sikit saja. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu adalah lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kita. Dan tiada kehidupan di dunia ini mereka mata benda yang menipu daya. Itu dunia. Kena kenal dunia. Itu makrifah yang ketiga. Yang keempat kena kenal akhirat. Apa berlaku lepas mati? Apa berlaku dalam kubur? Apa berlaku bangkit dari kubur? Apa berlaku di padang mahsyar? Apa berlaku ketika dihisab? Apa berlaku ketika ditimbang? Apa berlaku ketika meniti siratal mustaqim? Kemudian kalau jatuh ke mana? Apa berlaku dalam neraka? Apa yang ada dalam neraka? Siksa neraka macam mana? Nak tahu semua tu? Kita dah habis dah kitab tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kitab tu dah habis kita baca. Ya dah? Sedikit habis dah? Habis kita baca. Bab surga, bab neraka, semua dah kita. Bila kenal 4 perkara ni, baru orang tu dikira makrifah. Kenal betul-betul. Kalau dah sembang aja lah. Kalau tak kenal, tak tahu apa berlaku di akhirat, tak apa berlaku di dunia ni macam mana, itu sembang aja. Alright, sikit lagi kita baca ya. Maka yang utamannya bahawa sebenarnya iman itu tasdik pada hati jua. Dan bahawa sebenarnya mengucap 2 kalimah syahadah itu syarat bagi melakukan hukum dunia jua. Mengucap tu untuk di dunia saja. Ya, supaya kita kenal dia tu orang Islam. Dia kenal dia tu orang beriman. Maka bila kita tahu dia tu orang beriman, diri dia pun selamat, hartanya pun selamat daripada apa penganiayaan. Walaupun dia mengucap tak betul. Kadang-kadang dia mula-mula masuk Islam pun betul pun. Dia lagi ada je. Tapi tak kira. Kita ni dalam bayang kena minta betul. Kita kena minta betul. Tapi bagi mereka baru masuk Islam tak apa. Salah-salah baca tak apa, boleh lagi. Tapi bagi kita ni kena baca betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ma'arif sukun tu Allah. Yang asyhadu an la ilaha illallah hanya. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kau ni 2 harakat. Ma'arif sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Wa asyhadu an dengar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Kau ni 2 harakat. Boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Hukumnya ma'arif sukun. Dalam sembahyang betul ni tuan. Jadi kalau orang sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, betul ke? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul ke? Tak betul ya. Kena disempurnakan ma'arif sukun kerana bacaan dalam tahiyat akhir itu hukumnya rukun, wajib dibaca betul-betul. Ya. Dalam tahiyat ramai kalau salah baca. Bukan ke 9 tempat lain ya. Banyak. Yang tanya apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Betul apa itu? Ka tu panjang, padahal pendek je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Itu untuk dunia ni, bila dia mengucap dia sudah selamat. Tapi nak sembahyang tak boleh. Bila dah ada nak sembahyang, kena belajar sembahyang betul. Lebih lega orang Melayu. Tidak, orang Melayu ni memang bagus betul kan. Baca Quran dia boleh baca dengan betul. Ini orang Melayu ni tak. Bukan macam orang lain tu. Lain kadang roh tu dia ram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Itu bangsa lain. Jadi Melayu best. Itu dia. Kena baca, kena betul-betul.
balik semula. Maka yang utamanya bahawasanya iman itu tasdik pada hati jua, dan bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah itu syarat bagi melakukan hukum dunia. Hukum dunia dia, bila dah mengucap dua kalimah syahadah, dia kena sembahyang. Wajib. Mula-mula nak mengucap tu tak ada paksa. La ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama Islam. Tapi bila dah mengucap aja, mesti sembahyang, mesti zakat, mesti puasa Ramadan, mesti menutup aurat dan sebagainya. Itu tak ada lagi pilihan, mesti buat. Ini membantu. Syarat bagi melakukan hukum dunia juga, seperti jikalau mati dia dimandikan. Kalau dia mati setelah mengucap dua kalimah syahadah, apa? Dimandikan. Ya, dimandikan. Kemudian disemayangkan, bukan dimandikan dan dikafankan dia, dan disemayangkan dia, disemayangkan atasnya, dan ditanamkan dia pada kubur orang Islam, ya, kubur orang Islam. Dan bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman boleh bertambah, boleh berkurang. Ini kita tahu dia. Dan bahawasanya segala amal dan taat syarat bagi kamal atau sempurnanya iman. Taat itu syarat bagi sempurnanya iman. Kalau tak taat, tak sempurna iman. Ya. Okey, akan datang kita baca lagi. Iman itu terbahagi kepada 3 bahagian. Untuk malam ini cukup sekadar itu, ya. Dah bunyilah. Ya. Sudah. Minit lagi. Dah bunyi tu. Nah. Sekarang kalau lambat kali ni lambat balik pula ya. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ini. Kita akan sambung lagi. Akan datang insya-Allah, ya. Bab iman terbagi kepada 3 bahagian akan datang. Alright. Ada bangkangan? Any objection? Ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Alright, jadi malam ni kita tahlil. Ya, kepada yang pertama kepada Mak, kepada Dr. Syah, ya. Mari kita